you punya emosi tu, don't allow your emotions to take over you. Jangan biarkan emosi kamu tu terlampau take over your life constantly. Jangan buat macam tu. Jumpa profesional. Hai, hari ni Majalah Remaja bersama dengan Dr. Prem daripada Solace Asia. Dr. Prem, how are you? Sihat ke? Hai, sihat. Hai Syafiqah, how are you? I'm doing great. Jadi hari ni kita nak bertanyakan tentang topik mental health lah, especially during lockdown sekarang. And banyak untuk remaja, sebab remaja sekarang ramai yang especially students lah, diorang ada tengah ODL sekarang, and mostly ada yang stress. And then juga kita pun ada beberapa isu dan kes baru-baru ni, kes bunuh diri disebabkan kadang-kadang masalah mental lah kita tahu. Jadi apa yang Dr. Prem boleh ulas daripada perkara macam ni? Okay, actually kan, masalah bunuh diri ni, suicide, memang dah dibincangkan dah lama lah, bukan something yang baru kan. Tetapi of recently ni lah, mungkin disebabkan salah satu sebab yang besar ialah pandemik lah. Masalah mental health ini ramai orang yang tengah bincangkan and talking about it, and even they're trying to change the laws, the policy. Sebab apa? Kalau you tengok undang-undang Malaysia kan, suicide is against the law, And if someone tries to commit suicide, ada orang yang cuba bunuh diri, dia boleh ditangkap, boleh disamankan, boleh dibawa ke penjara. Walaupun kami tahu yang suicide depression itu adalah satu penyakit, dia adalah satu masalah mental health. Tetapi it's looked at as a crime. So of recently lah, ramai orang yang tengah challenging these policies in Malaysia lah. And if you look at statistik tahun lepas daripada March sejak pandemik ataupun MCO pertama hingga Oktober, 266 kes kalau tak silap saya, suicide. Ya, memang betul lah Syafiqah, suicide is a big problem now and we're not giving it enough attention. Saya adalah macam tahu ada beberapa orang dekat luar sana, mungkin macam especially untuk students, diorang ada yang berasa susah untuk nak balancekan life diorang, especially ada yang buat part time study, ada yang part time bekerja. Jadi ada di antara mereka juga yang sebenarnya ada masalah depresi. Jadi apa yang diorang boleh buat, kurangkanlah stres ataupun depression tu waktu dekat rumah, sebab diorang tak boleh keluar kan. Sebelum tu biar saya bagi statistik lebih sedikit dari segi remaja Ada study yang baru-baru ni, kalau tak silap saya tahun 2021 lah baru-baru ni, ataupun mungkin hujung tahun lepas di Malaysia mereka study lebih kurang 20,000 orang masyarakat Malaysia. Dan mereka cuba study tentang depression dan suicide risk lah, ataupun berapa risiko dia orang untuk commit suicide. And daripada study itu dia dapat tahu paling risiko ialah remaja antara tahun 16 hingga 24. Okay. Remaja ni adalah antara grup yang paling tinggi risiko untuk commit suicide atau bunuh diri. Of course banyak faktor lah yang menyebabkan kan. And salah satu ialah depression yang saya bagi tahu tadi, ataupun stress disorders. Apa bezanya depression dengan stress? Okay, cuba kita faham dululah. Now, stress itu mungkin kita boleh explain sebagai masalah fizikal ataupun letih, terlampau letih. Okay, terlampau letih, emotion akan naik turun, asyik marah, tidak tahu cara nak selesaikan masalah itu mungkin stres. Tapi bila dah sampai depression ataupun burnout, pada masa itu orang akan hilang motivasi. They lose their motivation completely. Tidak mau bangun, tidak mau bergerak, tak nak makan, tak boleh tidur langsung and motivation is lost. Bila motivation is lost, they give up hope. Tak ada lagi tujuan, tak ada lagi matlamat untuk teruskan hidup kan. And that is where the suicide ideations are high. You punya emosi tu, don't allow your emotions to take over you. Jangan biarkan emosi kamu tu terlampau take over your life constantly. Jangan buat macam tu. Jumpa profesional. Jadi sebenarnya depresi ni memang akar umbi dia daripada stres lah yang tak boleh di-manage, betul ke? Betul, itu salah satu sebab. Lagi satu ialah mungkin juga depression ini is genetic
Mungkin dari turun-temurun pun boleh juga. Okay. Artinya kalau ibu bapa saya ada masalah depression, dia makan ubat kan, kemungkinan saya pun akan ada juga. Ada risiko dia 30%, kalau tak silap saya 30% risiko dia. Ya. So kalau kami dah tahu, kalau saya dah tahu my family ada masalah mental health, bukan saja depression lah, katakan lain-lain jenis masalah, addiction pun sama juga, ketagihan pun sama juga. Ya, ini adalah genetic predisposition. Kalau saya dah tahu family saya ada masalah-masalah ni, saya kena jaga diri saya lebih sedikit. Saya kena lebih look out for simptom-simptom penyakit-penyakit ni. So keluarga lah kata untuk seorang remaja tu, kalau katalah mereka menghidapi stres and then juga depression, anxiety semua tu, apa peranan keluarga dan kawan-kawan, apa yang mereka boleh buat untuk bantu mereka ni sebenarnya? Kita kena faham, keluarga, family, friends, kita boleh support dari segi moral lah, ya. Dari segi moral, kita sayang. I sayang I punya adik, I sayang I punya ibu bapa, I sayang I punya anak. Jadi dari segi sayang, dari segi bagi dia orang makan, bagi dia orang moral support, itu saja saya boleh buat. Tapi saya tidak boleh rawati dia orang. Yang boleh rawat dia orang tu pakar-pakar saja kan. So kalau you dapat tahu family you ada masalah ni, please don't treat them. Jangan nasihat dia orang. You bagi dia moral support. You dengar dia. You jangan cabar dia, dengar dia. Jangan kata, buat kenapa you tidur-tidur? You dah tahu you sakit, you bangun lah. Don't do that. That becomes a bit difficult lah. Dia akan rasa lebih lebih dimaki. Yeah. Just cuba dengar. Cuba dengar. Jangan nasihat. Dengar apa masalah dia, duduk dengar dia. Lepas tu, take them to see professionals. Okay, jumpa pakar-pakar yang ada kemahiran untuk tolong dia. Walaupun saya seorang profesional, katakanlah anak saya kan, saya bapa dia. Saya nak rawati, saya tengok dia depression. Bila saya tengok dia depressed macam tu, saya akan marah. Kenapa you macam tu? Saya kan dah bagi makan, saya kan dah sayang you. Jadi emosi tu akan ganggu saya punya professional opinion. Jadi saya mesti bawa dia pergi jumpa doktor juga atau pakar lah. Macam adalah beberapa berita yang saya dengar ada orang yang ada kawan-kawan yang ada anxiety, depression. Kadang-kadang mereka ni bertanya macam mana saya nak tolong bila kawan saya suruh saya dengar lah kan cerita masalah dekat kawan-kawan. Kawan-kawan ni tak tahu nak buat apa. Macam nak bagi nasihat, buat apa yang diorang boleh buat dekat kawan ni. Pasal kadang-kadang ada antara mereka yang tak tahu sebenarnya nak buat apa. Apa lagi yang mungkin diorang ni boleh buat? I mungkin bagi you satu contoh yang betul-betul berlaku lah. Baru-baru ni, baru 2 hari lepas I terima panggilan dari seorang kawan lah. Ini kawan patient tu Kawan tu dia bagi tengah malam dia call. Tak tahu mana dia dapat nombor handphone saya, dia call saya. Dia kata I need help urgently. Dia kata, okey lah, saya jawab telefon pukul 12. 11.30 ke 12 malam. Then apa pertolongan yang perlu, macam mana saya boleh tolongkan? Saya tanya. Dia kata kawan dia tengah high on drugs, you know. The friend is very high on drugs and mungkin dia overdose and dia nak bunuh diri. So kawan dia ni telefon saya, dia tanya saya apa saya perlu buat. Saya tanya dia, you di mana sekarang? Dia kata saya di rumah lain, kawan saya di rumah lain. Okay, you dengar dia. Okay, apa yang dia cakap kat telefon tu, you cuba dengar dia. Boleh you pergi rumah dia? Saya tanya dia, boleh, dia kata. Okay, you pergi rumah dia, you duduk dengan dia and dengar dia saja. Apa saja dia kata, you jangan putuskan ataupun jangan cabar, jangan kata tak boleh. Just listen to her pour and her voices out. At the same time, kami akan hantar seseorang untuk tolonglah. Okay. Jadi kawan dia duduk dengan dia, dengan cerita dia, biar dia cakap, biar dia menangis, biar dia sedih, dia pun calm down kan. Pada masa yang sama, telefon ibu bapa dia, family dia, and hantar seorang doktor ke seorang kaunselor untuk pergi ke tempat tu untuk bawa dia pergi masuk admission atau pergi ke rawatan. Sebab apa kan? Suicide ni, please take it seriously Jangan dia saja cakap aja, dia takkan buat. Jangan cakap macam tu Sebab very often kan, people who say they want to kill themselves, sometimes dia orang tak menunjukkan simptom tau. You tak nampak dia punya gejala tau. You tak nampak simptom dia. Tiba-tiba dia orang akan bunuh diri. You may not even know. So when seseorang tu kata, I'm thinking of committing suicide, you must take them seriously. You must call a professional. Dia bagi nasihat sikit lah kepada students, especially ada yang stress for ODL and then also yang stress nak cari kerja pun sama.
Jadi apa yang Dr. Prem boleh suggest dekat diorang, nasihat yang boleh diberi kepada remaja dekat luar sana? Mungkin lagi satu perkara yang kita kena just bincang sedikit lah ialah tentang masalah ketagihan, penyalahgunaan dadah. Sebab kenapa saya nak bawa topik ni ialah sejak kebelakangan ini, especially this year, ramai remaja yang tengah menggunakan drugs lah. They're turning to drugs. And the reason for that is because two reasons. One is stress. Another reason is sebab senang nak dapat. And many people are turning to drugs. The reason for that is because the drug gives them a quick fix. Okay? Dadah tu, yelah kalau you ambil dadah tu buat masa tu, you akan menenangkan fikiran you. Tetapi bila dia punya dadah punya effect tu hilang, that's when the depression kicks in. When the depression kicks in, you take drugs again. And then you feel okay. Then you macam ni lah, high, low. Tak lama lagi, you akan rosakkan chemical dalam otak you. And you akan start tertagih kepada benda tu. Sebab tak ada benda itu, you tak boleh feel good. Masalah sekolah, masalah stres duduk di rumah. And macam Syafiqah bagi tahu tadi, tak dapat kerja. Ini memang masalah benar ni. People are turning to quick fixes, and one of the quick fixes is drugs. So my advice would be, please do not do that. It's not cool to take drugs anymore. It's cool to say no. I think itu ialah message yang kita kena bagi kepada remaja lah. Call your friends lah. Mix with healthy people. Mix with happy friends. Duduk dengan kawan-kawan yang happy, yang seronok. Cari orang-orang yang positive vibes. Oh, another good activity is exercise. That is the best. You exercise, the best. If you can exercise 45 minutes a day, you're going to stimulate very good hormones and neurotransmitters in your brain. And these chemicals will keep you happy. Exercise is a very good way to stay happy and positive. Rasanya sampai situ saja soalan yang kami nak tanyakan. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Prem kerana sudi meluangkan masa dengan majalah remaja. Okay, and take care and stay safe. Take care and thank you for having me. Stay safe everybody.